Jadi dalam keadaan demikian, kita tidak boleh pen order kepada speaker, tapi pen order kepada ahli yang tidak mengikut peraturan. Jadi amat tepat sekali, kalau speaker membuat satu kesilapan, dia tidak boleh dibuat objek, tapi dibuat usul dalam Dewan untuk diputuskan oleh Dewan. Itu dia. Dah jelas ya. Itulah kalau kita dapat ikuti tadi memang menarik dan bagi para rakyat kita yang mengikuti secara langsung kita pada pagi ini, kita juga ingin buat tinjauan ya kepada para penonton kita, tinjauan maklum balas rakyat khususnya bagi rancangan secara langsung ini, langsung dari Parlimen ini. Wajarkah tempoh saluran sidang Parlimen ini dipanjangkan? Kita akan membuka SMS kita seperti yang tertera di kaset TV, tinjauan maklum balas rakyat. Wajarkah tempoh saluran langsung sidang Parlimen dipanjangkan? A, ya, B, tidak. Dan taipkan SMS anda di RTM, jarakkan di A, ya ataupun B, tidak, dan hantarkan SMS anda ke 32776. Saya ulangi, hantarkan SMS anda ke 32776. Dan keputusan tinjauan ini akan dimaklumkan dalam rancangan Warta Perdana kita pada malam ini. Sama-sama kita saksikan apakah yang dihantarkan dan tidak balas daripada rakyat. Itulah apa yang hasrat Perdana Menteri kita, yang Mohd Perdana Menteri ingin mendapatkan respon rakyat kepada rancangan langsung dari Parlimen ini, dan itulah hasrat Kabinet juga untuk mendapatkan soalan-soalan dan juga jawapan yang berkualiti oleh ahli-ahli Parlimen kita. Dan Datuk berbalik setiap hari lebih kurang 69 soalan. Kalau kita perhatikan cuma 10 soalan sehari dihantar oleh seorang ahli Parlimen. Dan kalau begini Datuk, saya ingat kalau kita perhatikan 1,5 jam tidak cukup tepi untuk menjawab soalan ini. Bagaimana jawapan-jawapan yang atau soalan-soalan ini dapat dipanjangkan kepada ahli-ahli Parlimen itu dan juga pada masyarakat khususnya? Ya, ini soalan yang amat menarik sebenarnya. Kerana saya melihat perjalanan Parlimen kita semenjak tahun 90 lagi. Saya menjadi ahli Parlimen. Pada tahun 90-an, pada tahun 90 dan tahun 1995, dua penggal berturut-turut, ahli-ahli Parlimen boleh mencapai prestasi sampai soalan nombor 13, 13-14 dalam satu pagi, iaitu 1 jam. Jadi apabila berlaku pada tahun 1999, pilihan raya 1999, penggal yang ketiga saya dalam Dewan, saya dapati bahawa ada hakisan oleh kerana banyak yang buat soalan tambahan khususnya, hendak berceramah dulu, membuat mukadimah yang panjang-panjang, yang di akhirnya persoalan itu tidak boleh dijawab secara banyak oleh pihak kerajaan. Jadi sebenarnya amalan Parlimen bersoal jawab ini, sebenarnya soalan-soalan tidak perlu dimukadimahkan. Mesti dipendek dan soalan dengan tepat, terperinci dan tepat kepada persoalan. Kita tidak boleh memikirkan bahawa menteri yang menjawab tidak mengetahui latar belakang soalannya. Menteri mengetahui. Jadi ahli Parlimen tak payah buat mukadimah, tak payah buat ceramah. Dia terus dengan soalan dan menteri terus berdiri. Kalau menteri kurang jelas, menteri boleh bertanya dengan dia, apakah persoalan itu sebenarnya. Jadi ini boleh memanjangkan masa soalan jawab. Dan akhirnya pada tahun 2004, hakisan ini sekali lagi berlaku. Dan banyak ahli Parlimen panjang-panjang cerita dalam persoalan jawab. Jadi kita melihat bahawa dalam masa 1 jam, kita tak boleh pun sampai 10 soalan. Jadi itu juga saya masuk dalam rangka saranan saya dalam masa saya menjadi pengurusi jawatan kuasa untuk review peraturan tahun 2004 tu. Saya sarankan supaya dipanjangkan masa soal jawab ni untuk memberi ruang kepada ahli Parlimen, walaupun kita sepatutnya mengajar ahli Parlimen jangan ceramah ataupun jangan berdebate semasa persoalan. Kita menteri juga pun menjawab, tak payahlah cerita panjang lebar, jawab dengan tepat kepada soalan yang diminta, tak payah cerita lain. Ya, itu yang jelas saya kalau kita pastikan tadi memang ada juga teguran dibuat oleh Menteri Perdagangan dalam diri kepada Tuan Khairi Jamaluddin kerana soalan itu agak panjang daripada soalan yang lisan tadi itu. Dan soalan-soalan itu kalau mungkin pada peringkat awal dulu kata tidak boleh lebih 40 perkataan. Jadi dia juga mungkin menyebabkan orang
rakyat dari sana tidak bahawa jelas itu. Satu lagi jadi. Soalan yang kedua yang soal tadi soal tadi macam mana soalan yang tidak dijawab. Ya, boleh sebenarnya juga di bawah saranan saya buat dalam jawatangan saya itu, saya katakan supaya soalan-soalan yang tidak terjawab diberi jawapan bertulis kepada ahli-ahli parlimen, dan jawapan bertulis ini dibukukan dan diagihkan kepada semua ahli parlimen, dan ini telah kita buat. Ini telah parlimen buat, dan ahli-ahli parlimen yang tidak berpeluang untuk soalan mereka disoalkan, dibangkit dalam Dewan, akan mendapat jawapan sebagai rekod kepada jawapan apa mereka, kalau ini boleh dibawa ke hadapan ke masyarakat ataupun kepada jabatan kerajaan untuk dirujuk. Mereka boleh membuat, kerana buku-buku akan diagihkan kepada pihak-pihak ahli parlimen ini nanti untuk sebagai rujukan kepada mereka. Dan selepas itu dia boleh diedarkan ke pihak media. Selepas itu barulah perkara ini menjadi hak ahli parlimen itu kalau nak mengeluarkan kepada media. Tapi sebelum itu dia menjadi hak parlimen, melainkan speaker dah bagi kebenaran. Bahkan soalan ini sendiri pun, kalau soalan umpamanya soalan pada esok pagi akan keluar surat peraturannya pada petang ini. Ini belum lagi boleh beri kepada pihak media untuk disiarkan pada besok. Oleh kerana speaker tak ada bagi kebenaran, melainkan speaker dah bagi kebenaran untuk menyiarkan perkara itu. Jadi ini juga kita pihak lain daripada ahli dewan, pihak awam dan pihak media mesti menghormati juga apa dikatakan kekebalan dan independence dewan ini. Melainkan ada kebenaran daripada pihak dewan, kebenaran daripada speaker, barulah apa saja dalam aturan mesyuarat esok hari yang belum diumumkan kepada ramai boleh dikeluarkan. Dan Datuk, dari segi tadi soalan saya tadi tentang soalan pertanyaan ni tidak boleh lebih daripada 40. Dan bagaimana Datuk melihat dari ini untuk soalan juga? Ini berbangkit daripada persoalan yang dibangkit oleh salah seorang ahli dewan pada hari pertama, yang mengatakan lebih daripada 40 perkataan. Ini ada dalam peraturan 23 perangan panjang ni, perangan belakang tadi, perangan R. Dalam tu dia kata satu soalan mesti saya bacakan. Yes. Satu pertanyaan untuk jawab lisan tidak boleh melebihi 40 perkataan tanpa mengira nama dan kawasan ahli dan pertanyaan dan menteri yang bertanggungjawab. B dia, dua, tidak boleh mengandungi lebih daripada 2 pertanyaan yang berlainan atau gabungan lebih daripada 2 pertanyaan. Jadi yang dibangkit sebagai bantahan pada hari itu ialah ini, perangan A, perangan B. Jadi kebanyakan interpretasi yang kita buat, ahli yang membantah, ialah dipandang A dengan B di total sekali menjadi 40 lebih. Lebih lah. Lebih lah. Ya. Tapi kalau kita pandangkan A itu satu soalan, B itu satu soalan, dia tak lebih. Jadi tak boleh dibantah. Jadi salah interpretasi. Jadi kalau Tuan Speaker yang mengurusi Dewan mengatakan saya benarkan oleh kerana ini tidak melebihi daripada 40. Jadi section peraturan 99 akan bantu Speaker mengatakan interpretasi saya berhubung dengan ini ialah A satu soalan, B satu soalan, tidak melebihi satu pun tidak lebih daripada 40, jadi dibolehkan.